Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ini kita akan meneruskan perjuangan kita untuk tajuk pengendalian data bab 12. Okey, bagaimana kita nak mengumpul data? Okey, data tu, kalau kita nak tahu data tu adalah data yang tepat, mesti ada kaedah yang kita gunakan. Yang pertama, kaedah temu bual. Okey, so mungkin antara pelajar dengan pelajar lah, dia akan tanya bagaimana cara datang ke sekolah. Okay. Ada yang menaiki kereta, ada yang jalan kaki, berbasikal, naik bas dan sebagainya. Okay. Yang kedua, melalui tinjauan. So, ini adalah contoh borang soal selidik yang dilakukan dan dia akan jawab lah apa jawapan dia. Melalui macam isi borang tu kan. Tu nama dia kaedah tinjauan. Yang seterusnya, kaedah pemerhatian. Okay, kita nak tahu kesesakan lalu lintas pada suatu sempang. Jadi kita duduk kat situ, kita akan kira ada berapa bilangan lori yang lalu, berapa motor, kereta. Jadi kita dapat mengetahuilah bagaimana kesibukan jalan itu. Okay, seterusnya melalui eksperimen yang banyak dilakukan dalam subjek sains. Contoh kita nak tahu suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Maksudnya setiap 5 minit kita ambil data berapa bacaan dia. Sampailah data tu tamatlah, ikutlah masa yang kita nak tengok tu. Okay, seterusnya, bagaimana mengenali jenis data? Data terbahagi kepada dua. Yang pertama, data kategori. Yang kedua, data numerik. Okay, kategori ni dia mengukur ciri-ciri, iaitu dia tidak mempunyai angka seperti warna, jantina, kumpulan darah, perisa gula-gula. Okay, seterusnya numerik adalah mengukur kuantiti. Kuantiti maksud dia benda yang boleh dikira menggunakan angka. Contohnya, berapa bilangan buku yang dibaca dalam seminggu? 5 buah buku, 4. Itu nombor lah kan. Okay, seterusnya tinggi pemain, tinggi dia 160, 170, macam tu. Dan seterusnya masa bersenam. Masa kita memang guna nombor kan, macam tu. Okay, seterusnya data numerik ni, dia terbahagi kepada dua. Data diskrit dan data selanjar. Diskrit ni diukur dalam unit keseluruhan. Misalnya bilangan ahli dalam satu keluarga ialah 6 orang. Okay, seterusnya data selanjar diukur mengikut skala yang berterusan. Okay, misalnya jisim murid ialah 53, 56.2, 66.5. Maknanya data tu banyak. Tapi data diskrit ni ada satu data je. Okay, yang diguna pakai. Okay, yang ni jisim ada banyak. So, dia selanjar mengikut skala yang berterusan. Okay, bagaimana kita nak mengorganisasi data? Okay, contoh dalam warna hijau ni, kita ada data 20112 kan, banyak kan. Okay, so kita akan analisis data untuk kosong ada berapa. So, kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Untuk kekerapan, kita akan tulis angka dia. Tapi untuk gundalan, kita akan guna ni. Ni 1, kalau 2 macam ni, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Tu akan cross kat situ. Okay, so 4 adalah 1, 2, 3, 4. Okay, yang 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Kekerapan tulis 5. Okay, seterusnya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 1. 6. Okay, nombornya ialah 6. Okay, seterusnya data 3. Ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, angka dia 3. Okay, data untuk 4. 1, 2. Okay, so ada 2. 1, 2, 2. Okay, kita akan tambahkan keseluruhannya. 4 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Okay, so jumlahnya ialah 20. Okay, ingat cara untuk menggunakan gundalan. Gundalan pakai gundalan. Kalau kekerapan pakai angka. Nilai dia sama, cuma cara kiraan yang berbeza. Okay, bagaimana membina perwakilan data? Kita ada banyak data. Okay, dan bagaimana kita nak analisis data tu?
dia bergantung juga bagaimana kita memilih perwakilan data. Okay, so tengok kat sini kita ada banyak perwakilan data. Yang pertama, carta pie. Carta pie ni dia bulat macam ni. Dah belajar kan masa UPSR. Okay, kita ada graf garis. Carta palang. Okay, mungkin yang ni baru iaitu plot titik. Okay, silibus baru dalam KSSM. Dan seterusnya plot batang daun, histogram dan poligon kekerapan. Okay, fokus kat sini ialah jenis data yang kita ada. Adakah dia data terkumpul ataupun data tidak terkumpul. Okay, untuk data tak terkumpul ni, maknanya kita analisis macam ni lah. Ni data tak terkumpul. Tengok warna hijau ni. Data tu kita collect, lepas tu kita akan analisis. Okay, contoh. So, untuk data tak terkumpul ni, kita biasa guna sama ada carta pie, graf garis, plot titik, batang daun, carta palang. Okay, manakala data terkumpul ni, data yang kita ambil macam dia ada selang kelas. Okay, contoh antara 6 sampai 10. Ni bacaan data dia tu. Dia ada selang kelas. Contoh data daripada 6 sampai 10. Berat orang. Berat pelajar. Mungkin berat pelajar darjah 1. Okay. Lepas tu kita boleh juga analisis markah peperiksaan. Berapa orang yang dapat markah daripada 80 sampai 100. Ini namanya data terkumpul. Okay, seterusnya kita akan tengok apa itu carta palang. Carta palang biasa kita tengok kan. Okay, dia sesuai digunakan untuk membandingkan bilangan orang bagi perkara yang berbeza. Okay, dekat sini contoh kita nak tengok ada 4 orang. Aifin, Haris, Nora dan Raju. Okay, ini adalah murid-murid tingkatan 1 contoh. Okay, berapa markah yang dia peroleh dalam kuis sains. Okay, dalam kuis sains, so dia pun catat. Kat sini data dia yang berwarna oranye. So, ni dia punya petunjuk. Okay, seterusnya data untuk kuis matematik. Okay, dia catatkan dalam bentuk warna yang lain lah sebab dia data yang lain kan. So, ada petunjuk kat sebelah sini. So, dekat sini kita dapat melihat perbandingan bilangan sesuatu perkara. Okay, tengok sini. Apabila mewakilkan data menggunakan carta palang, dia punya lebar graf tu mestilah sama, seragam. Okay, yang kedua, ruang antara palang perlu diseragamkan. Macam ni dia selang satu kan. Ini kosong kan. Di sini pun kena selang satu. Selang satu petak lah. Kalau nak selang 2 boleh. Cuma kena seragam lah. Dan muatlah tempat tu. Okay, carta palang yang ditunjukkan ni, yang ada kuis sains, kuis matematik ni adalah carta palang berpasangan. Sesuai digunakan untuk membandingkan 2 set data. Okay, so kat sini kita dapat lihat lah. Antara Alvin, Haris, Nora dengan Raju, siapa yang paling perform dalam matematik dan sains. Dia seimbang. Okay, seterusnya. Okay, carta pie. Carta pie dia, nama dia pie tu sebab dia bulat. Macam pie. Pie tu panggil apa? Yang kuih pie tu lah. Apa benda nama bahasa Melayu dia? Macam pizza tu lah. Okay, carta pie ni menggunakan sektor. Ni namanya sektor ni lah. Yang warna merah ni. Ni sektor kuning. Okay, menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memamparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data. Okay, so kat sini kita kena faham sifat bulatan tu sendiri. Dia punya sudut ialah 360 darjah. Jadi kalau kita tambahkan semua ni 90, tambah 120, tambah 100, tambah 50, mesti dapat 360. Kalau tak cukup, something wrong somewhere. So kat sini, cara untuk kita transform kita punya data lah kan. Kita ada data merah ada 9, 12, 10 dengan 5. Okay, macam mana kita nak buat dia jadi sektor. So kita akan perkan dia 9 dengan 36. Kenapa per dengan 36? 36 tu adalah jumlah keseluruhan data merah, kuning, putih dan biru. So 9 untuk merah, 9
per dengan 36. Okey, kuning ada 12, 12 per 36 dan seterusnya. Pastikan hasil tambahnya ialah 1. Kenapa 1? Supaya bulatan tu lengkap satu bulatan. Tak boleh lebih. Okey, untuk dapatkan dia punya sudut, kita tahu keseluruhan dia adalah 360 darjah. Jadi sambungan kepada pecahan tadi, pecahan bulatan tadi, kita akan darabkan dengan 360 darjah untuk tahu berapakah sudut sektor dia. So dekat sini sudut sektornya ialah 90 untuk merah. Okey, dan seterusnya lah. Kena faham lah, kalau 90 besar tu, 120 pastikan lagi besar. Okey, dia akan menggunakan pembaris protector. Okey, mana-mana yang belum memiliki pembaris protector, bolehlah beli untuk kita belajar topik garis dan sudut dengan lebih mendalam. Okey, seterusnya graf garis. Okey, graf garis ni digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam satu tempoh masa. Data-data diwakili oleh titik-titik yang disambungkan dengan garis lurus. Okey, contoh kat sini, data 1 bacaan dia adalah 37.8. Okey, so dia plot dekat sini. Okey, data untuk 2, ni dia plot. Plot ni maknanya bacaan dia tu dia tandakan lah. Dia plot. Plot dia panggil sebab dia menggunakan graf. Dia plot. Okey, dia plot. Untuk data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 9 dan 10. Okey. Kemudian dia disambungkan menggunakan garis lurus. Okey, nama ni adalah graf garis. Okey, pada graf garis, paksi mengufuk biasanya mewakili tempoh masa. Manakala paksi mencancang, ni mengufuk. Mengufuk ni paksi X lah. Manakala paksi mencancang iaitu paksi Y. Mencancang macam ni, mengufuk macam ni. Okey, manakala paksi mencancang mewakili nilai kekerapan. Maknanya data tu lah. Untuk satu ada suhu dia ialah 37.8. Okey, masa dekat sini di highlightkan untuk mengufuk ni. Kita guna masa. Masa ada banyak. Kita boleh guna waktu, minit, hari, minggu, bulan dan juga tahun. Okey, seterusnya plot titik. Okey, sesuai untuk melihat taburan data. Bagaimana data tu bertaburan lah. Okey, sama ada data tu berkelompok. Berkelompok maknanya dia bertumpu pada satu tempat ataupun dia berterabur secara seragam. Okey, seterusnya untuk melihat corak data, membuat inference dan keputusan. Dan dapat mengesan pemerhatian ganjil iaitu ekstrim. Contoh kita ada data, semuanya data biasa-biasa je. Contoh ketinggian data dia kan. Okey, plot titik ni dia pakai titik tau. Okey, ni data dia. Okey, lepas tu dia plot. Okey, yang ni satu. Plot ni, plot dia titik 1, 2. Sini mungkin 3, sini 1. Tiba-tiba data yang keempat ni ada 10. Banyak. Ni nama je ekstrim. Ada 10 titik lah. Okey, namanya ekstrim. Jadi kita akan lihat apa yang berlaku pada data tu sehingga dia terlalu ekstrim berbanding yang lain. Macam tu. Okey, seterusnya plot titik. Plot titik. Ni plot titik yang sama tadilah. Okey, saya nak tunjukkan dia punya data dia. Okey, untuk data 17 ada satu kan. Okey, so kita akan buat satu titik kat sini lah. Okey, untuk 18, 19 tak ada. Jadi tak perlu titik. 21 ada 1, 2. Okey, ada 2 titik. Untuk 22, 1, 2, 2 juga. 23, kiralah sampai habis. So, untuk data, contoh data ni, tak ada nilai ekstrim. Sebab dia macam, yang ni 1, 2, 3, 4, 2. Macam tak ada ekstrim lah. Kalau ada. Jadi, benda ni, kalau ada nilai ekstrim, sesuai untuk kita gunakan plot titik. Okey, seterusnya, plot batang daun. Okey, ni mungkin baru pertama kali belajar. Jadi kat sini saya nak highlightkan. Kita terbagi kepada dua iaitu batang dan daun. Untuk daun, kita kena faham yang daun ni dia akan ambil digit SAR. Contoh kita ada nombor 80, 89, 70. So untuk daun ni dia akan ambil yang SAR saja.
So 09 dengan 0 ni yang sah. Okay. Untuk yang selain daripada ni, kita akan gunakan batang. Okay, seterusnya mengekalkan nilai data yang asal sesuai untuk pengiraan data aritmetik. Okay, ni contoh plot batang daun. Okay, so kita ada data yang berwarna hijau tu. Okay, dia macam ni. Data 32 kan. Okay, so 32 yang sah tu kita letak tempat daun. Kita akan buat macam satu table untuk memisahkan batang dan daun. So, daun akan ambil yang sah saja. Selebihnya untuk batang. So, 32. Dia macam ni. 32. 2 dekat daun, 3 dekat batang. Okay, 40. Ada tak? Tak ada. Okay, so sebab tu kat sini data dia kosong. Okay, seterusnya kita ada 56. Okay, 5 tu dekat depan lah. Pangkal cerita dia tu 5. So, berapa banyak untuk 50 nilai tu lah? Ada 56. Okay, ni ada 56. 58 yang sah je kita tulis belakang. Kumpulkan nilai tu untuk 60. Ada 60, 69, 63. Okay, banyak kan? Okay, seterusnya kita kena susun dia ikut. Ni, dia tulis ni. Susun semula pada daun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi kita akan susun lah. Okay, ni 2 tak ada apa. So, untuk 0, kita akan mulakan 0, 0. Lepas tu 2, 6, 8, 9 semakin besar. Okay, menggunakan data yang kita kumpulkan tadi. Okay, seterusnya, bagaimana mentafsir perwakilan data? Apakah hasil dapatan daripada data yang kita peroleh? Apa yang kita nak tengok? Okay, seterusnya, membuat inference dan ramalan. Okay, ni adalah histogram. Contoh histogram menggunakan data jenis terkumpul, iaitu ada selang kelas. Okay, ini contoh tinggi murid perempuan. Okay, berapa ramai yang tinggi dia antara 140 hingga 144. Sebab ada bacaan, banyak bacaan, 140.5, 140.3, 141.6. Jadi data tu terlalu banyak. Jadi kita gunakan selang kelas untuk mendapatkan data yang lebih cantik lah untuk kita analisis ketinggian. Okay, so melalui graf ni kita dapat tengok ramai pelajar perempuan ketinggian ni antara 150 hingga 145. Dan sedikit saja pelajar perempuan yang ketinggiannya ialah 160 hingga 164. Okay, so selang kelas untuk ini, selang kelas dia berapa? Kita kira macam ni, 140 hingga 144 kan. So 140, 141, 142, 143, 144. So, selang kelas dia 1, 2, 3, 4, 5. So, sini kena saiz yang sama lah. Ni 5, saiz dia 5, 5. Okay, seterusnya ialah poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni, dia adalah graf yang menyambungkan titik-titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram. Ni histogram tadi. So, bahagian tengah dia dekat sini. Dan kita akan cantumkan dia menggunakan garis. Ni data dia kosong lah ni sebab tak ada kan. So, dia akan cantumkan menggunakan garis lurus. Ni. So, ni cantum dia. Ini hasil dia. Poligon kekerapan nama dia. Okay, seterusnya, kepentingan mewakili data secara beretika. Okay, data yang kita dapat tu, kita nak plot, kita nak buat perwakilan data, kita kena guna skala yang seragam. Okay, contoh kat sini, skala seragam dia ialah satu kotak. Dua kotak tu adalah 2. Maknanya satu kotak 1 lah kan. So, kat sini kita boleh label 7. Ni 9, satu kotak 1. Dia seragam sampai ke atas. Okay, lepas tu, dia mesti bermula dengan kosong. Macam ni tak boleh. Dia starting dah pakai 6. Okay, cara yang betul, kita akan buat macam ni. Okay, baru dia mula kat sini 6, 8. Okay, maknanya dia macam keratan lah. Bermula dengan kosong bawah sekali. Macam tu. Ini dibolehkan. Okay, itu saja untuk tajuk penggandaian data. Kita akan gunakan buku kerja untuk minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.